Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Samsuda dan dalam video ini saya akan menerangkan tentang pengenalan bagi tajuk kajian kami iaitu pengurusan disiplin dan tingkah laku. Bermula dengan disiplin. Apakah definisi disiplin? Disiplin pada dasarnya adalah suatu bentuk latihan terhadap corak pemikiran dan tingkah laku seseorang individu bertujuan untuk melatih diri agar dapat patuh dan mengikuti tata tertib dan segala peraturan yang telah ditetapkan. Penekanan komponen disiplin amat penting kerana ianya mencerminkan khasiat dan pribadi seseorang itu, di samping memastikan keharmonian dan keamanan dalam sesebuah institusi, tidak kira institusi formal maupun tidak formal. Masalah disiplin dan tingkah laku sudah menjadi suatu perkara yang tidak asing lagi bagi kita. Malah yang lebih menyedihkan, ia tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat di negara kita, khususnya dalam kalangan pelajar sekolah. Walau bagaimanapun, sebelum kita menelaah dengan lebih mendalam isu ini, perlu kita fahami dengan lebih teliti tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan isu-isu atau permasalahan disiplin di dalam kajian ini. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh kami, terdapat 7 faktor yang diperoleh iaitu pentadbiran, akta, berkeliling, hukuman dan tindakan, peraturan, data dan rekod dan program. Faktor-faktor ini mempunyai subtopik mereka tersendiri. Bermula dengan pentadbiran, terdapat subtopik matlamat, organisasi, kewangan dan aktiviti. Yang kedua ialah akta. Akta mengandungi pengertian, tujuan, jenis-jenis dan kepentingan. Yang ketiga ialah perkeliling. Subtopik yang terdapat dalam perkeliling ialah tujuan, kepentingan, jenis-jenis dan pelaksanaan. Yang keempat pula ialah peraturan. Faktor ini mengandungi definisi, kategori, unit bertanggungjawab dan pelaksanaan. Yang kelima pula ialah hukuman dan tindakan. Terdapat subtopik maksud, jenis-jenis, pelaksanaan dan kepentingan. Yang keenam ialah data dan rekod. Terdapat subtopik maksud, jenis, kepentingan dan pelaksanaan. Dan yang terakhir ialah program. Faktor ini mengandungi subtopik kewangan, pelaksanaan, matlamat dan jenis. Hai dan Assalamualaikum, saya Muhammad Amin Faiz bin Rizal dan saya akan meneruskan perbincangan kumpulan kami dengan menyatakan objektif-objektif kajian kami yang bertajuk pengurusan disiplin dan tingkah laku pelajar. Terdapat beberapa objektif yang telah kami peroleh daripada pengelolaan kajian kami terhadap pengurusan disiplin dan tingkah laku para pelajar di SMK Rawang. Objektif pertama adalah mengkaji faktor-faktor yang berkaitan dengan disiplin dan tingkah laku para pelajar dalam menjamin pengurusan sekolah yang berkesan. Objektif ini adalah objektif yang paling penting dalam kajian yang telah kami laksanakan. Kerana perlu kita tahu, faktor-faktor ini memainkan satu elemen yang sangat penting dalam merangka garis panduan serta menyediakan ukur dalam kemandirian satu perkara. Dalam hal ini, faktor-faktor ini membantu dalam pengurusan tingkah laku dan disiplin para pelajar di sekolah yang berkesan. Objektif kedua kami adalah mengenal pasti permasalahan disiplin dan tingkah laku yang berlaku di sekolah. Rasional sebalik objektif ini adalah dengan kita mengetahui apakah permasalahan utama yang berlaku, dapat juga kita mengetahui apakah punca berlakunya permasalahan ini dan cara kita untuk membendung permasalahan tersebut dengan mempandukan pengurusan disiplin dan tingkah laku yang berkesan. Objektif terakhir kami adalah membincangkan dapatan yang diperoleh setelah menjalankan kajian. Perkara ini merupakan satu keperluan bagi sebarang kajian yang dilakukan. Segala dapatan perlulah dibincangkan dengan teliti agar ia tidak menyeleweng dan menyimpang daripada fakta sebenar. Dan untuk memastikan segala dapatan adalah bernas. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada yang menonton. Nama saya Nabalkis binti Muhammad Khairuddin dan saya akan membentangkan bahagian dapatan kajian. Okey, bagi dapatan kajian, demografi bagi responden kami adalah seorang guru disiplin di Sekolah SMK Rawang. Itu Encik Muhammad Faizal bin Zakaria. Bagi pentadbiran, bagi faktor pentadbiran dapatan kajian kami mendapati bahawa pentadbiran mempunyai matlamat. Matlamat tersebut berdasarkan Encik Muhammad Faizal di Sekolah SMK Rawang. Matlamat tersebut adalah melahirkan murid berpotensi berdasarkan konsep Jerry, iaitu konsep Jerry jasmani, emosi, intelek dan rohani. Bagi organisasi dalam pentadbiran terdapat beberapa, iaitu antaranya jawatan kuasa hak imam murid, jawatan kuasa disiplin, lembaga disiplin, unit bimbingan dan kaunseling, badan pengawas dan selebihnya. Untuk bahagian kewangan dalam pentadbiran, menurut Encik Muhammad Faizal, ia mempunyai tiada tabungan yang khusus untuk hal-hal disiplin. Ini kerana di sekolah lebih mementingkan
di bahagian akademik, kerana di bahagian akademik lebih berat ataupun lebih memerlukan peruntukan. Sumber untuk mendapat peruntukan ini terdapat 2 sumber, iaitu melalui PIBG, kewangan PIBG dan juga PCG. Akta dalam dapatan kajian, menurut penerangan Encik Muhammad Faizal, akta dikenali sebagai undang-undang perlembagaan yang dibuat oleh Parlimen. Undang-undang perlembagaan ini dalam umum dan ditakluk kepada semua rakyat Malaysia untuk patuhi. Tapi di peringkat sekolah terdapat satu akta, iaitu Akta Disiplin 1957, diubah suai dan ditambah baik menjadi Akta Disiplin 1959. Kuasa-kuasa yang diberi oleh Seksyen 116 Ordinan Pelajaran 1957, menteri-menteri diberi tanggungjawab untuk membuat peraturan. Peraturan ini dikenali sebagai Peraturan Pelajaran Disiplin Sekolah 1959 dan hendaklah dipakai oleh setiap sekolah. Seterusnya, akta ini penting sebagai panduan umum. Ini daftar kajian seterusnya iaitu berkeliling. Menurut Encik Muhammad Faizal, berkeliling merupakan satu panduan ataupun rujukan. Berkeliling juga boleh dijadikan sebagai tata cara dalam pelaksanaan hukuman dan juga pemberitahuan. Pada peringkat sekolah, menurut Encik Muhammad Faizal, sekolah bukan sahaja memberi kemudahan untuk menuntut ilmu, ia juga memberi pendedahan tentang akta-akta melalui berkeliling untuk membentuk sasiah diri murid yang baik. Ini kerana berkeliling memberi penjelasan yang lebih terperinci tentang akta, dan menurut Encik Muhammad Faizal sendiri berkata, tanpa berkeliling kita akan berada di awang-awangan. Dan bagaimana berkeliling membawa peranan? Berkeliling dapat dilaksanakan melalui kerjasama guru-guru. Guru akan bertanggungjawab untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang akta. Hanya kerana Jabatan Pendidikan telah menyebarkan berkeliling kepada setiap sekolah, dan guru ini mempunyai pengetahuan tentang berkeliling ataupun akta tersebut dan boleh memberikan penjelasan lebih terperinci kepada pelajar. Terima kasih saudara Naina. Saya pula akan membentangkan tentang data dan rekod. Maksud data dalam peraturan disiplin adalah peratus kes-kes dalam tahun semasa. Masuk rekod adalah dalam peraturan adalah rekod salah laku yang direkodkan dalam sistem salah laku murid. Contohnya, guru-guru akan merekod kesalahan murid atau kebaikan murid dalam SSDM. Seterusnya, jenis data dan rekod yang digunakan oleh SMK Rawang adalah Sistem Sasiah Diri Murid (SSDM). Segala kesalahan atau kebaikan murid akan direkodkan di dalam sistem tersebut. Sistem Sasiah Diri Murid amat penting kerana data dan rekod yang diperolehi daripada sistem tersebut dapat membantu untuk membuat tindakan terhadap murid. Seterusnya, ia juga dapat memastikan bahawa unit disiplin dapat tahu di mana arah tuju mengawal disiplin, antara ia dapat meningkat atau ia dapat menurun. Diperlukan untuk diturunkan. Seterusnya, unit disiplin juga dapat merangka beberapa program mengikut data dan rekod yang diperolehi daripada sistem sasiah tersebut. Pihak yang bertanggungjawab dalam merekod dan mencatat dalam sistem sasiah diri murid adalah semua guru. Semua guru di SMK Rawang mempunyai akses kepada SSDM, dan semua guru perlu mencatat kebaikan dan keburukan murid di dalam rekod tersebut. Tindakan seterusnya lepas merekod dan mencatat dalam SSDM adalah membuat siasatan. Jika siasatan tersebut ternyata adalah benar, maka unit disiplin perlu menjalankan hukuman terhadap pelajar yang melakukan kes berat tersebut. Seterusnya saya akan membincangkan tentang peraturan.
Definisi peraturan adalah segala yang telah ditentukan, ditetapkan dan harus diturut dan dipatuhi menurut Kawalan Oleh itu, peraturan sekolah bermaksud suatu perkara yang ditetapkan di sekolah untuk dipatuhi dan turuti oleh warga di sekolah tersebut. Untuk kes ini adalah SMK Rawang. Walaupun peraturan yang ditetapkan tidak mencapai visi, misi dan objektif sekolah sepenuhnya, tetapi ia dapat membantu dan mengurangkan dan menangani masalah disiplin dan tingkah laku yang berlaku di sekolah untuk mencapai disiplin sifar. Disiplin sifar membuktikan bahawa peraturan dan tindakan yang dikuatkuasakan berjalan dengan lancar. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kategori. Peraturan yang terdapat di sekolah berbeza mengikut sekolah-sekolah yang tertentu. Sebagai contohnya, sekolah berasrama penuh mempunyai peraturan untuk keluar kawasan asrama dan peraturan bersama keluarga yang dapat melawat. Namun begitu, peraturan yang ada di semua sekolah di Malaysia kebanyakannya terdiri daripada peraturan etika berpakaian, peraturan rupa dan penampilan diri pelajar. Seterusnya, peraturan disiplin mempunyai tahap yang berbeza mengikut jenis kesalahan. Kategorikan kepada 3 kesalahan, iaitu kesalahan ringan, sederhana dan berat. Selain itu, unit yang bertanggungjawab di sekolah merupakan semua pihak. Semua pihak memainkan peranan penting untuk menjaga disiplin dan tingkah laku sekolah. Contohnya, guru, pengawas dan diri murid itu sendiri. Tanpa kesedaran murid, usaha guru dan pengawas dalam membanteras dan mengurangkan masalah disiplin akan menjadi sia-sia. Berdasarkan Encik Faizal, ketua guru disiplin, guru mempunyai impak yang berkesan kepada murid dalam menjaga disiplin di sekolah dan di bilik belajar. Seterusnya, guru besar mempunyai peranan tidak langsung sebagai autoriti tertinggi dalam menerapkan amalan atau insentif bagi mengurangkan atau menjaga masalah disiplin. Guru disiplin pula bertanggungjawab dalam menjadi pengawal dan ketua dalam menjalankan segala urusan berkenaan disiplin dan tingkah laku pelajar di dalam maupun di luar. Guru lain juga boleh membantu guru disiplin. Peranan pengawas adalah sebagai mata dan telinga kepada guru dalam menguatkuasakan peraturan sekolah, membantu guru dalam pengurusan, menjadi contoh ikutan kepada murid-murid dan sebagainya. Akhir sekali adalah pelaksanaan. Lazimnya, di sekolah akan diadakan perhimpunan pada setiap pagi sebelum kelas bermula. Perhimpunan juga mempunyai tujuan dalam memberi peringatan kepada pelajar supaya mereka sedar akan hukuman dan tindakan yang berkenaan. Bukan itu sahaja, guru-guru juga memberi nasihat kepada pelajar lebih-lebih lagi yang mempunyai rekod kesalahan disiplin. Selain itu, pihak sekolah mengikut arahan Kementerian Pelajar Malaysia (KPM) kerap mengadakan taklimat disiplin kepada setiap murid untuk setiap tingkatan. Buku peraturan sekolah juga diwajibkan untuk setiap murid sebagai panduan akan peraturan-peraturan dan tata cara di sekolah. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang program. Setiap program memerlukan dana walaupun sedikit. Sumber dana yang digunakan untuk program lebih kepada PNCG dan Badan Korporat, tapi dia lebih tertumpu kepada PNCG. Anggaran kos berdasarkan daripada impak program. Jika program itu hanyalah ceramah oleh polis, maka kosnya rendah. Tetapi jika ia melibatkan program kem jati diri yang melibatkan penginapan dan melibatkan pergi keluar sekolah, maka dia punya kos akan menjadi tinggi. Cara sekolah merancang pembahagian dana adalah berdasarkan pelaksanaan program dan bagaimana untuk menghasilkan impak dari program tersebut. Baik, seterusnya di dalam subtopik pelaksanaan, pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program-program ini adalah di bawah unit bimbingan disiplin, iaitu ketua guru disiplin dan guru-guru disiplin yang lain. Guru disiplin bertanggungjawab merancang program-program disiplin. Pelaksanaan sesuatu program itu adalah di bawah tanggungjawab guru-guru disiplin.
Kebenaran untuk melaksanakan program bergantung pada program. Jika program hanya dianjurkan oleh sekolah, maka ia hanya memerlukan kebenaran daripada pengetua. Tetapi jika ia melibatkan peringkat negeri atau daerah, ia memerlukan kebenaran PPT. Cara pihak sekolah menggalakkan para pelajar untuk menyertai program-program anjuran sekolah adalah dengan mengadakan kempen dan mewajibkan semua pelajar. Kerana kebiasaannya, murid-murid yang terlibat dalam kes disiplin dari kesalahan tingkah laku ini tidak gemar untuk menyertai program-program sebegini. Oleh itu, pihak sekolah yang mewajibkan program-program ini supaya murid itu dipaksa dan perlu untuk mengikuti program tersebut. Prosedur yang dijalankan oleh sekolah sebelum menganjurkan program adalah program-program sebenarnya lebih kepada intervensi. Pihak sekolah merujuk kepada sistem sosial diri murid untuk melihat jika program tersebut perlu dilaksanakan atau tidak. Kemudian mereka membuat kertas kerja dan mohon daripada pengurusan. Kemudian mereka melaksanakan program dan tengok postmortem program dan decide program tersebut boleh dijalankan lagi atau tidak pada tahun hadapan, dan dia juga bergantung kepada keberkesanan program tersebut. Seterusnya adalah matlamat. Matlamat pelaksanaan program-program ini adalah untuk membentuk jati diri dan kemenjadian murid. Jika separuh daripada murid-murid telah dapat diubah, ia dikira berjaya. Program intervensi yang dijalankan secara tidak langsung dapat membantu murid berada pada tahap kemenjadian yang berjaya. Yang pertama adalah melalui pemerhatian dan kedua adalah melalui data dan rekod. Ini adalah antara kepentingan data dan rekod kerana setiap rekod kesalahan tingkah laku dan disiplin pelajar dan juga tingkah laku baik mereka tidak akan terpadam dari sistem sosial diri murid dari awal sesi persekolahan sehingga tamat. Kami juga ingin melahirkan pelajar yang sentiasa ingin memperbaiki diri mereka. Walaupun mereka melakukan kesalahan, mereka tetap melakukan tingkah laku baik sebagai usaha untuk menyeimbangkan status sosial diri murid mereka. Seterusnya adalah jenis-jenis. Jenis-jenis program yang telah dijalankan oleh SMK Rawang dalam usaha memantapkan disiplin dan tingkah laku pelajar adalah sesi taklimat disiplin pada awal tahun ini, di mana di dalam program tersebut PMD, Program Maju Diri Murid, akan ada taklimat disiplin untuk setiap sesi. Sesi PMD ini melibatkan murid daripada setiap tingkatan. Seterusnya, terdapat juga majlis pelantikan Badan Kepimpinan Murid, pengawas dan PRS. Majlis pelantikan ini bertujuan untuk menurunkan tanggungjawab dan amanah kepada murid yang terpilih sebagai pembakar semangat untuk mereka memulakan tanggungjawab mereka sebagai mata dan tangan kepada guru di sekolah. Seterusnya, jenis program yang kerap dijalankan dalam usaha memastikan disiplin dan tingkah laku murid adalah satu taklimat umum yang diadakan berkenaan semua masalah disiplin. Manakala setiap minggu, bergantung kepada kes, akan dibuat peringatan. SMK Rawang juga mengadakan program spot check dan operasi kekemasan setiap minggu. Seterusnya, terdapat juga program ziarah cakna yang merupakan program di mana pihak sekolah akan datang berkunjung ke rumah para pelajar yang berisiko mempunyai masalah disiplin. Seterusnya, terdapat juga program Masih Ada Yang Sayang, iaitu program yang mana guru-guru akan berjumpa ibu bapa murid yang berisiko untuk berbincang. Ini kerana kebanyakan masalah yang berlaku tidak timbul di sekolah, tetapi di rumah. Oleh ini, guru-guru ingin mengambil tahu apakah sebab dan punca seorang pelajar itu melakukan kesalahan disiplin. Akhir sekali, setiap program yang dijalankan oleh pihak sekolah adalah bersifat bersasar kepada satu-satu permasalahan disiplin. Tetapi, kerana sudah lama tiadanya kes berat di SMK Rawang, segala kes-kes sederhana dan kes ringan dikumpul dan dibincangkan dalam taklimat atau program intervensi. Terima kasih diucapkan kepada Aina Safwan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dana Nur Adrin dan saya akan meneruskan dengan pembentangan ini dengan perbincangan untuk tajuk kajian kami. SOWT adalah sebuah akronim yang melambangkan suatu strategi yang berkesan untuk sebuah organisasi dalam menilai dan mengkaji kekuatan, kelemahan, penambahbaikan dan juga ancaman. Strategi ini juga dapat diaplikasikan untuk pengurusan tingkah laku dan disiplin di sekolah. Perkataan S iaitu strength di dalam SOWT melambangkan kekuatan organisasi disiplin di SMK Rawang. Dapat dilihat kekuatan daripada pengendalian guru dalam mengurangkan masalah disiplin di sekolah dengan pencapaian mereka memperoleh statistik masalah disiplin dengan hanya sebanyak 0.01%. Di dalam SOWT dahulu pula pemasuk weakness. Di SMK Rawang, kelemahan yang didapati semasa rawatan kami adalah dapat mengawal tingkah laku pelajar semasa di dalam kelas. Kami dapati sepanjang kami berada di sekolah tersebut, terdapat beberapa gangguan oleh pelajar yang berada di dalam kelas terhadap kumpulan kami. Perkataan O pula melambangkan opportunity, di mana bermaksud peluang penambahbaikan. Peluang penambahbaikan di SMK Rawang yang dapat kami perhatikan ialah pihak sekolah boleh mengadakan aktiviti disiplin yang lebih menarik dan mencabar bagi memastikan tahap pelibatan dan penyerapan objektif aktiviti itu dijalankan menjadi lebih berkesan. Yang terakhir ialah threat, iaitu ancaman. Ancaman di sini bermaksud cabaran yang dihadapi dalam pengurusan tingkah laku dan disiplin. Di SMK Rawang, masalah disiplin yang kerap berlaku ialah ponti sekolah, iaitu sebanyak 430 kes sepanjang tahun 2022. Ini membimbangkan penglibatan dan kehadiran pelajar dalam pembelajaran. Daripada kajian ini, kami dapat mengenal pasti bahawa faktor-faktor yang dinyatakan sebelum ini sangat penting dalam memastikan disiplin pelajar dapat dijaga, sama ada di dalam atau di luar bilik belajar. Pertama sekali, kami ingin menyatakan pendapat kami bahawa kami semua berpendapat bahawa terdapat dua faktor yang memainkan peranan yang paling penting dalam pengurusan disiplin dan tingkah laku pelajar, iaitu akta dan pengeliling. Hal ini kerana tanpa adanya akta, pengeliling tidak akan dapat diwujudkan serta peraturan sekolah juga tidak akan dapat dibuat. Lain kerana pengeliling adalah rujukan utama untuk membentuk peraturan sekolah. Tambahan pula, kedua-dua faktor ini juga menjadi rujukan para guru sekiranya mereka perlu menjatuhkan hukuman terhadap seseorang pelajar. Jika tiada rujukan asas ini, ketidakadilan mungkin akan berlaku disebabkan oleh tiada garisan panduan dalam memberi hukuman kepada para pelajar. Baiklah, saya akan persilakan Aiman Syafuat untuk meneruskan perbincangan kumpulan kami. Begitulah penjelasan daripada rakan saya Danya. Pun begitu, timbul beberapa permasalahan daripada faktor-faktor yang lain. Antaranya, di bawah faktor hukuman dan tindakan, hanya guru besar yang berhak melaksanakan hukuman kepada pelajar yang bermasalah disiplin. Akan tetapi, bagaimana pula jika ketiadaan guru besar di sekolah atas urusan lain? Guru besar sepatutnya boleh menurunkan kuasa kepada guru yang dipercayai sebagai wakil untuk menjatuhkan hukuman seperti merotan. Bukan itu sahaja, permasalahan dalam anggota pengawas di bawah unit disiplin yang dianggap mata dan telinga kepada guru, iaitu tanggapan khas kepada mereka hanya kerana mereka berjawatan dan mampu menahan atau mendenda beberapa orang pelajar lain yang bermasalah disiplin. Pengawas tidak sepatutnya mendapat layanan khas kerana ia akan menimbulkan perasaan pilih kasih. Mereka yang bermasalah disiplin boleh dihukum dan dilayan seperti pelajar biasa. Kesimpulannya, kami percaya sekiranya faktor-faktor ini dilakukan dengan sebaiknya di sekolah, barulah sekolah itu dapat menjadikan pelajar yang berdisiplin dan bertingkah laku mulia. Sekian, itu sahaja sebagai pembicaraan kami. Terima kasih.